susun jari 10. Aku bukanlah hai seorang pujangga, hanya sekadar penyanyi biasa. Itu dia, Allahyarham Ismail Harun yang di hujungnya saya suka yang merendah diri membahasakan diri sebagai penyanyi biasa yang mendesak anak muda supaya usah kecewa. Mereka harus berdepan dalam kehadapan untuk lakukan perkara berguna juga membawa kebaikan buat diri, masyarakat dan juga seantero dunia. Hari ini kita rasa cukup istimewa ya, kerana kita nak mendalami Ilham Pujangga ini, jasa dan bakti pada negara. Ya, itu dia tadi kalau anda hayati bait-bait kata yang dinyanyikan di dalam lagu itu, sebenarnya jika anda mempunyai rasa sayang pada diri, rasa sayang pada keluarga, rasa sayang pada negara, pasti akan terdetik sedikit apa yang anda lakukan selama ini. Adakah yang membawa kebaikan atau keburukan? Jadi kita nak kongsi kan semuanya bersama dengan Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin yang merupakan aktivis budaya untuk kita kongsikan tentang lirik lagu Ilham Pujangga yang kita kongsikan tadi. Betul. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya, okey, baik. Mendalami Ilham Pujangga sebab saya secara peribadinya seorang peminat muzik, seorang peminat bahasa. Jadi bila digabungkan kedua-duanya, saya rasa memang cukup ampuh dia punya pengisiannya itu. Terima kasih dan sebenarnya saya juga terpikat dengan lagu ini. Lagu ini ialah lagu tahun 70-an dulu lagi dia. Dan memang lagu yang digemari oleh masyarakat. Dan saya melihat bahawa lagu ini bersifat kenegaraan. Sebuah lagu yang orang sekarang memanggilnya sebagai bercirikan patriotisme. Liriknya penuh dengan elemen ataupun unsur bersemangat, mencintai tanah air sendiri, berjuang dan bekerja untuk nusa dan bangsa. Dan saya melihat penekanan juga dijuruskan kepada kalangan anak-anak muda bangsa kita. Ini penekanan kepada lagu itu. Baik dalam liriknya ataupun di dalam dialog antara penyanyi dengan seorang lagi wanita itu, menjurus kepada peranan dan juga pembinaan sasiah diri anak-anak muda bangsa kita. Saya terpikat dengan cara ini. Betul. Itu kalau kita lihat, kita ambil di lirik yang pertama, rangkap yang pertama, berdiam diri bukan artinya kau salah, biar cercaan sekali datang menimpa, sudahlah memang adat di dunia, bersuaralah kamu pada perkara berguna, itulah sifat orang bijaksana. Kalau kita tengok dewasa ini di laman sosial, bukti yang paling kukuh yang boleh kita ambil contohnya, anak muda ketika ini menyuarakan sesuatu yang kita rasa lebih membinasakan daripada membina. Pandangan Prof sendiri. Saya melihat lirik ini sebagai intro kepada lagu itu merupakan kunci kepada apa yang saya sebut sebelum ini, iaitu pembentukan sasiah, pembinaan pekerti, pembentukan akal budi kita sebagai bangsa yang berhemah, sebagai bangsa yang berfikiran kepujanggaan. Kita harus tekankan di situ. Dan saya tertarik dengan pengenalan lagu ini. Katanya berdiam diri bukan artinya kau salah. Dan kita hanya bersuara kepada hal-hal yang benar. Dan bersuaralah kamu kepada perkara yang berguna. Dan ciri-ciri ini katanya adalah ciri-ciri orang yang bijaksana. Ini merupakan satu renungan yang mendalam. Orang yang bijaksana tidak sepertinya berhujah, berhelah dan sebagainya. Tetapi kita menjaga tutur kata, menjaga jenis bahasa yang hendak digunakan, dan ini sesungguhnya memancarkan citra bangsa kita. Kita bangsa Timur yang halus. Kita bangsa Timur yang sentiasa merendah, tetapi dalam waktu yang sama berfikir secara pujangga seperti yang saya sebutkan, dan mengamalkan cara hidup
yang menghormati. Jadi kalau kita asyik melontarkan kata-kata yang mencaci ataupun sebagainya, ini sudah tentu bukan ciri-ciri dan nilai kehidupan kita sebagai satu bangsa timur yang begitu hebat selama ini. Ya, betul. Kerana itu anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya, tapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya. Ya, tergelincir lidah. Saya fikir ini membawa maksud tersilap. Memberi idea, melontarkan kata-kata, ataupun barangkali ini termasuk dalam kategori memfitnah ataupun menyatakan sesuatu secara yang tidak benar, ataupun barangkali kita menyembunyikan sesuatu dalam kata-kata. Dan saya fikir ini bukan cara kita. Barangkali ini bukan budaya kita, dan ini juga bukan daripada contoh peradaban bangsa kita sebenarnya. Ya, betul, tepat sekali. Ada yang mengatakan lagu ini dicipta tahun 70-an. Ketika itu mungkin cabarannya agak berbeza. Tetapi lagu ini pada pandangan Prof sendiri masih lagi relevan sehingga kini? Saya kalau tidak silap, lagu ini dicipta pada tahun 1972. Dan ketika itu kita baru saja mencapai kemerdekaan dalam belasan tahun, dan kita sedang mengisi pembangunan negara dengan pelbagai bentuk kemajuan, pelbagai bentuk perancangan, dan saya fikir lagu ini relevan pada ketika itu. Akan tetapi apabila kita dengar dari semasa ke semasa, dari waktu ke waktu, rupa-rupanya lirik ini lebih malah segar daripada yang kita fikirkan. Sehingga ke hari ini ada kebenaran bahawa sebagai rakyat, sebagai anak negeri, sebagai pewaris kepada bangsa, penulis lirik ini tetap menyatakan bahawa pertahankanlah ibu pertiwimu. Ini luar biasa, dan ini berkekalan sepanjang masa, dan ini terus boleh disegarkan, direlevankan dengan situasi semasa. Demikian juga saya melihat di sini bagaimana lirik lagu ini menganjurkan kita supaya berusaha membentuk masyarakat yang penyayang. Katalah pandang yang satu kepada yang ramai, pandang yang ramai kepada satu, dan sayangilah diri anda. Sayangilah orang lain seperti mana ayah anda menyayangi diri sendiri. Dan ini merupakan hasrat kerajaan kita pun sebenarnya, iaitu menanamkan sikap bertoleransi dalam diri, membentuk, membina, memperkasakan masyarakat penyayang. Dan ini merupakan satu amalan dalam masyarakat yang harmoni, yang sering bertoleransi seperti kita pada hari ini. Dan saya fikir amalan ini diperkasakan, sentiasa disuburkan melalui lirik lagu ini. Sebab itulah saya sangat gembira jika lirik ini, lagu ini sentiasa dikumandangkan dari semasa ke semasa. Betul. Dan kalau mengikut, kalau sebelum ni saya ada membuat sedikit kajian berkenaan dengan lirik lagu ini, untuk tugasan saya yang sebelum ni, saya suka lirik daripada kasih sesama manusia sehinggalah tepuklah dada, tanyalah selera. Saya suka waktu yang itu kerana kasih sesama manusia seperti atas sayangkan diri anda, pandai yang satu kepada yang ramai, pandai yang ramai kepada yang satu. Dia macam cukup mendalam sebenarnya, dan sangat relevan dengan masyarakat kita pada hari ini, yang kita terus menekankan sehingga tema Sehati Sejiwa itu dikekalkan sehingga tahun ini, supaya nak menarik ramai, sebab kita seolah-olah macam sudah hilang arah. Betul, berkenaan sejiwa ni. Saya fikir kita bukanlah hilang arah, tetapi kita perlu kembali kepada jati diri bangsa. Nenek moyang kita sudah mewariskan satu bentuk nilai, satu jalur peradaban yang seharusnya kita melihatnya sebagai ciri-ciri yang perlu kita terus lestarikan. Kita perlu lestarikan. Bukan bermakna setiap warisan itu sudah ketinggalan. Tidak. Kita masih lagi perlu mewajarkan rasa hormat, menghormati satu sama lain. Kita masih lagi berlapik cara pertuturan dan percakapan kita. Halus. Kita halus. Kita bangsa yang halus sebenarnya. Dan kita kalau berterus terang pun kita ada cara dan kaedah kita. Dan
Ini saya fikir amalan yang wajar diteruskan, dihayati dan diperkasakan dalam kalangan setiap generasi, khasnya generasi baru kita, generasi pewaris bangsa kata orang. Jadi kepada mereka lah yang kita harapkan pada hari ini. Jadi seandainya saya melihat seperti yang disebut tadi di media sosial, kita mencaci, mencerca, mengata, boleh kita lepaskan semuanya, tetapi untuk apa? Kita bertanya, untuk apa? Adakah suara-suara yang begitu kita sebenarnya? Saya fikir bukan kita. Kita hanya berlaku sedemikian untuk sesuatu yang sia-sia. Kita tidak menyayangi semua sebagaimana kita menyayangi diri kita dalam konteks ini. Dan saya fikir ada setengah-setengah itu peniruan kepada amalan luar, amalan budaya asing yang saya fikir tidak relevan dengan masyarakat kita. Setengah-setengah kalangan di luar, barangkali mereka bukan kita. Jelas sekali mereka bukan kita. Setengah-setengah negara luar, negara asing, mereka bukan kita. Yang kita hanyalah kita, dan biarlah kita yang menguruskan kita dalam hal ini. Kerana kita sudah diberikan acuan oleh nenek moyang kita. Ini acuan kita, ini tamadun kita, ini peradaban kita. Nah, kau lestarikan dan perkasakan. Murnikan dan indahkan lagi kehidupan untuk pembangunan, kemajuan, dan kita akan sentiasa maju, berkembang seiring dengan negara-negara apa sahaja untuk peradaban baru. Ini sama seperti kalau kita ambil contoh masyarakat Jepun. Masih lagi kukuh, masih lagi mengekalkannya, tapi lebih maju dari kebanyakan. Betul. Juga Korea yang selalu kita sebut-sebut itu, dan banyak lagi negara yang lain pun. Sebenarnya kita perlu melestarikan, memperkasakan kekuatan jati diri kita. Itulah yang paling penting, dan saya fikir ilham pujangga ini berteraskan itu. Berteraskan itu. Dan saya juga tertarik dengan baris akhir. Aku bukanlah seorang pujangga. Aku hanya seorang penyanyi biasa. Ini merupakan satu citra masyarakat kita yang cantik itu. Merendah diri. Walaupun yang dia anjurkan itu berfikiran tinggi, aras tinggi, tetapi dia masih merendah. Dan amalan begini bukan menunjukkan kelemahan kita, tetapi kecantikannya disitulah terletaknya. Kerana itulah dia elok sangat lagu ini kalau dijadikan sebagai satu pedoman pada anak-anak muda kita. Ya, saya fikir sangat-sangat penting, dan harus diberikan bentuk-bentuk yang baru, diperbanyakkan lagi lagu-lagu seperti ini untuk dihazam oleh masyarakat, oleh anak muda, untuk dihayati. Dan saya fikir boleh juga dipersembahkan dalam pelbagai cara seperti choir, dipersembahkan bentuk choir dan diiring dengan tarian dan sebagainya. Saya fikir lebih mudah meresap. Dan bercakap tentang soal kasih sayang tadi, Mana kita harus sayangi diri sendiri, tetapi mungkinkah keterlaluan menyayangi diri sendiri sehingga timbulnya rasa pentingkan diri? Tidak, kita tidak bersikap individualistik. Masyarakat kita sudah dibentuk supaya tidak bersikap individualistik. Kita sentiasa bersatu, berharmoni dengan masyarakat yang lain. Hidup kejiranan, kerukunan dengan jiran tetangga, dalam kelompok masyarakat, apatah lagi yang pelbagai kaum ini, pelbagai etnik. Kita sudah lama mengamalkan cara hidup begitu. Dan saya fikir dengan menganjurkan supaya menyayangi diri sebagainya, ini semata-mata untuk memperkasakan diri. Dan apabila setiap diri kita sudah perkasa, saya fikir mudah untuk kita menguruskan pembangunan negara. Dan ini sangat penting. Saya fikir ini sangat penting. Sikap bermasyarakat tiada masalah pada kita. Kejiranan kita sangat tinggi dan luar biasa. Saya fikir masyarakat yang harmonis ini kita harus pertahankan. Dan ini juga disebut dalam lagu itu. Dan saya fikir ada satu perkataan, ungkapan yang perlu kita pertahankanlah, tepuk dada tanya selera. Artinya kita mencari jawapan itu daripada kepribadian kita sebenarnya. Bukan jawapan daripada sesiapa. Jawapan kita itu ialah dari kekuatan pribadi dan jati diri kita. Baik, dengan kesediaan kita dalam masyarakat yang harmoni pada hari ini, apa yang perlu kita kukuhkan lagi? Ini sebagai satu kesimpulan juga sebagai mengakhiri bicara kita, yang mungkin ada yang lopong yang perlu diisi supaya ia bertambah kukuh lagi. Saya fikir satu perkara yang sangat perlu
siapa sajalah pihak, sama ada masyarakat setempat, kerajaan, ialah bagaimana kita mempertahankan nilai setempat, nilai tempatan, nilai asasi kita, nilai asal bangsa kita. Yang kedua, saya fikir kita harus kembali menghayati semangat, kekuatan dan yang ditunjukkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Barangkali generasi baru agak jauh terpisah daripada perjuangan kemerdekaan. Banyak orang mengatakan perjuangan kemerdekaan kita mudah. Sebenarnya tidak mudah. Kita juga susah. Negarawan-negarawan kita berusaha dan berikhtiar, bukan alang kepalang sebenarnya. Jadi yang kedua saya fikir perlu dihayati itu. Dan yang ketiga, dalam apa hal sekalipun kita harus sedarkan masyarakat kita. Kita harus menghantar mesej dan isyarat bahawa dalam penyelesaian sesuatu isu yang bersifat nasional, kenegaraan, biarlah kita sesama kita. Saya fikir ini penting. Sesama kita itu saya rasa terkandung di dalam sehati sejiwa. Yang tema Hari Kebangsaan itu sehati sejiwa. Itu artinya sesama kita pun ada di dalam itu. Artinya tidak perlulah campur tangan asing. Sebagai contoh, kita tidak perlukan satu negara yang datang mengajar kita, you nak selesaikan masalah ni, you kena fikir begini. Oh tidak. Kita sudah ada mekanisme kita. Sejak zaman berzaman. Sudah turun-temurun. Mekanisme ini membuktikan bahawa kita dapat menyelesaikan banyak permasalahan yang timbul dalam masyarakat kita. Saya fikir ketiga-tiga aspek ini harus kita bawa, mekarkan, suburkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Itu dia. Jadi sama-sama kita fikirkan secara lebih mendalam. Anda fikirkan kerana kita tahu bahawasanya lirik Ilham Pujangga ni perlu kita sama-sama dalami. Kerana kalau seperti mana disoalkan, apakah peranan yang mereka boleh mainkan anak muda kita ini? Jawapan daripada Allahyarham Ismail Harun, jawapannya mudah, terpulang kepada cara dan juga akal masing-masing untuk mencari peranan. Yang penting peranan anak muda harus jadi pembela harapan dan juga tiang negara, bangsa dan negara. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Lim Sweetin, aktivis budaya kita bersama kita pada waktu ini. Dan